Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sekejap tadi, video yang ketiga pula. Okey, yang tadi kita dah tahu, bila contohnya market tak lari dia mengejut, dia tengah sedap naik, dia mengejut. Tak lari dia mengejut nak naik. Kan? Okey, nak tahu market ni dia tengah naik ke nak turun, dia nak confirm dia nak naik balik ke macam ni, dia dah turun. Contohnya ini buat backtest kan. Dia dah turun. Tapi tak lari dia naik balik tempat asal dia. Ini tempat asal dia. Ini adalah tempat dia punya asal dia, betul tak? Tapi tak boleh dia naik tempat dia turun balik, dia ambil order, dia naik, lepas tu baru dia turun. Jadi nak tahu kekuatan dia, tambah lagi satu moving average. Okey, moving average. Tengok, adakah moving average 144 sesuai tak? Macam tu. Okey, tambah moving average exponential juga, letak warna apa? Nak warna pink lah. Okey, tengok. Okey, jadi macam tu. Jadi kalau kita tambah 144, maksudnya kekuatan dia memang dia nak menurun kat situ. Okey. Jadi keadaan dia macam itu. Kalau kita nak ada gunanya 144 ni bila keadaannya nanti kita guna kat time frame M1. Okey. Time frame M1. Okey. Jadi selesailah tadi kita tengok kita cancel dulu. Kan? Yang ini kita buang dulu. Jadi kita buat backtest lah. Backtest kita tengok buat backtest kat belakang, kita tengok. Kita fahamkan. Macam ini perlu tak? Macam ni kita nak buy, nak sell. Macam ini, kalau contoh macam ni, dia cross ke bawah kan? Kita nak buat apa ni? Ini sell kat sini. Sell kat sini, ambil berapa piece. Lepas tu, yang nak naik balik, tunggu balik. Nak naik balik, tengok macam mana. Tunggu biar je. Kalau nak buy, jangan buy lah. Tunggu balik. Sebab ini adalah position sell. Okay, biar kita duduk keadaan position sell. Kalau dia naik, nak buy, ikut keadaan, nanti dia rasa-rasanya dalam lama nanti faham lah. Sama ada kita nak buy atau nak sell. Okay. Time tu market tu dia tengah volatile ataupun dia tengah dengan momentum. Fahamkan ini adalah volatile, ini tengah momentum. Ini tengah momentum. Ini volatile. Fahamkan, masuk volatile kita masuk buy sell, momentum buy saja, jaga-jaga. Okey. Jadi masa kita kat sini boleh tak masuk buy? Kalau boleh jangan dulu sebab market tengah tak tentu arah kan. Jadi biar confirmation. Okey, kalau dia naik sini, boleh tak kita masuk buy? Pun hati-hati sebab apa? Masih lagi tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab EMA 20 ni bawah 50. Okey? Ini adalah sell position. Okey? Kalau kita pandai sini, selagi di bawah sini, kita pandai sini, kita masuk sell sini. Kalau kita berani lah. Sebab apa kita berani masuk sell? Sebab EMA 20 bawah EMA 50. Betul dia masuk sell. Katalah kita berani masuk sell sini kan, memang dia nak dapat 40 pips. Lepas tu masuk tutup sini, dia dah masuk sell kan, dapat 20-30 pips tutup. Lepas tu tengok dia naik. Dia naik, boleh tak kita masuk sell lagi? Jangan dulu. Jangan masuk sell lagi dekat sini. Jangan masuk sell. Tunggu sehingga dia kejar balik line EMA 20. Okey, tengok. Bila dia kejar balik, tengok. Dia tak turun balik rupanya. Dia nak naik atas ni pula. Bila naik atas ni, ini adalah kawasan untuk buy, standby untuk buy. Okey. Standby untuk buy ada dua kaedah. Yang pertama, candlestick dah naik daripada EMA 20. Yang kedua, kekuatan untuk dia nak uptrend. Masuk ni, EMA 20, dia dah cross 50. Ini adalah kekuatan untuk buy. Ini adalah time untuk momentum. Buy sajalah. Ini adalah kawasan buy. Berapa kita dapat? Lebih kurang 100 pip. Buat je kajian macam tu. Okay? Sama juga macam ni, backtest. Bila dia naik turun macam ni kan, backtest. Macam ni kan. Okay, contoh macam ni. Kita dah masuk buy kan. Sekali buy, kita tengok. Candlestick ni kita tahu. Kalau dia duduk bawah EMA 20, kita nak sell. Betul tak? Kita ni ada kawasan sell tau. Tapi jangan terus masuk sell. Sebab apa? Kita boleh bagi masuk buy. Sebab apa masuk boleh buy? Sebab EMA 20 ni, dia duduk line atas 50. Ini adalah kawasan buy lagi. Jangan risau. Okay, boleh tak kita nak buy sini? Tapi adalah risiko kita buy kat sini. Lebih baik kita ambil confirmation dia. Confirmation, kita buy dekat area sini. Sebab apa? Sebab candlestick sudah duduk atas EMA 20 macam tu. Cantik kat sini. Tapi kalau lama nanti kita dah berani, kita akan buy kat sini. Tapi sementara ni kita baru-baru nak test, kita biar tunggu confirmation dulu. Okey. Yang ini high risk lah. High risk tapi high return juga kalau kita dapat macam tu. Tapi kalau dia turun ke bawah terus, dia akan kita stop loss lah. Ataupun selagi moving average 20 ni dia tak cross 50 warna merah ni, market memang nak naik. Buat je macam tu. Okey. Sama je macam ni. Bila dah naik macam ni kan, market masih lagi naik. Okey. Dia turun. Okey. Yang sini dah turun dah. Jadi kita nak tahu dia nak turun ke tak, tunggu sehingga moving candlestick duduk bawah EMA 20 kan.
candlestick bawah EMA 20, lepas tu kita tengok EMA 20 ni, 20 line 20 ni dia turun bawah 50. Ini adalah confirmation kuat untuk dia nak buat downtrend balik. Masa ni duduk je sell. Duduk je sell, tengok. Selagi dia tak melebihi line merah ni, line EMA 20 ni, dia tak cross line merah dan line 50, dia ada keadaan sell position. Tengok, bila nak sell dia akan sentuh balik. Dia turun, dia sentuh balik yang ini 20, dia akan sentuh turun balik sehinggalah dia habis. Senang je. Okey. Itu je. Okey, kekuatan pula kalau kita nak tengok, saya tunjukkan tangga tau. Tambah satu lagi zigzag. Pergi custom, pergi dekat ini. Okey, tambah custom, tengok zigzag. Tambah zigzag. Zigzag ni line merah, kita tebalkan sikit dia YouTube ni. Kasih tebal sikit tengok sini. Okey, tekan okey. Tengok macam tu. Okey, kita tengok sini. Zigzag ni kita tengok sini. Kalau nak tahu sama ada market ni nak menurun atau nak naik. Nak menurun nak naik, kita tengok. Selagi kita dah tahu dah, selagi yang ini zigzag ni dia sebenarnya SNR tau. Selagi yang ini dia tak cross yang ni, dia tak turun bawah, maksudnya market dah menunjukkan dia nak mula buat kenaikan semula. Jadilah masa ni janganlah buat sell kan. Sebab apa, kita dah nampak dia naik atas ni, dia buy kan, tapi dia turun balik. Dia turun, dia tak melebihi ni. Dia tak melebihi yang point ni, bermaksud market dah menunjukkan dia dah mula untuk buat kenaikan semula. Dia macam itu, dia fahamkan tangga macam ni kan. Dia naik sini ni, lepas tu dia cross ni, dia dah melebihi ni, bermaksud walaupun market turun kan, dia tak melebihi, tapi dah menunjukkan market nak naik balik. Sebab apa, dia dah cross ni, market akan tembus ni balik. Tengok kan, dia tembus balik, dia cari yang support ni. Tengok, selagi dia tak cross ni kan, dia akan naik balik, dia akan cross ni, dia tembus. Macam itulah market. Macam itu. Nak tahu dia permulaan dia nak habis macam inilah. Kalau dia naik, dia turun kan, tengok. Kedua dia naik, dia turun. Lepas tu tengok market ni nak adakah nak teruskan momentum untuk naik. Okey, bila momentum untuk naik, kita tengok sini, adakah dia dah cross ni? Dia tak lagi. Bila tak cross ni, maksudnya dia tak nak naik lagi. Dan yang ni dah cross. Okey, dia dah cross, tak apa, tunggulah. Tunggu momentum, tengok keadaan. Adakah yang ini pula, yang kedua ni, dia cross ni. Selagi dia tak cross ni, menunjukkan dia tak cross, market dah mula untuk buat penurunan semula. Itu je mudah untuk zigzag. Ini adalah rahsia sebenarnya. Ramai yang tak tahu zigzag ni, insyaAllah. Bukan ramai tak tahu, kena tahu insyaAllah. Okay, saya pun ni baru nampak, kadang-kadang benda tu nampak simple, rupanya penting. Macam pengakhiran market, bila masa dia nak buat reversal balik, macam ni kan. Macam ni, dia naik, dia turun, naik, lepas ni dia turun balik. Okay, jadi macam itulah cara dia macam ni. Tengok, dia dah naik, selagi kita tengok sini, yang ini dia tak cross yang ni, dia tak break yang ni, tengok market akan turun. Kita tahu dah market nak turun. Macam ini untuk pengetahuan kita, market nak turun ke nak naik atau volatile. Macam ni, market turun dan naik, ini adalah volatile. Okey, yang ini kita tengok, selagi dia tak cross ni, maksudnya market nak buat penurunan. Dia macam itu. Buat backtest macam itu. InsyaAllah. Ada lagi tak? Itulah sikit-sikit. Ini dekat time frame M5. Lepas ni saya tunjuk dekat time frame M1 dah. Macam mana kita nak buat, sebab kita akan monitor menggunakan time frame M5 dengan M1 insyaAllah. Dua ni. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.